dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Puan Imam kita. Meminta izin Ustaz bagi ceramahkan cerdik mana-mana. Jadi terima kasih kepada pihak masjid dengan kerjasama Yayasan Islam Darul Ihsan di YIDE di atas penganjuran bersempena dengan bulan Rabiul Awal untuk YIDE, Yayasan Islam Darul Ihsan yang menjaga anak yatim seluruh Selangor, menjadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan anak yatim, bersempena kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kami ide, terima kasih Ustaz Adil sudi bagi peluang kepada saya berkhidmat kepada anak yatim. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh barakahnya insya-Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan para asatizah, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, ahlul bait Nabi yang ada dalam majlis ni yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Lama kita tak berjumpa. Oh kata ini lubang ni tak guna, tak main sini. Semua sihat, alhamdulillah. Saya doa semua sihat walafiat. Khair. Okey. Malam ni tajuk seperti yang diulang oleh Tok Imam, kasihnya Nabi kepada anak yatim. Nabi kita sayang anak yatim. Daripada cerita tu kita akan kembangkan dia supaya semua orang dapat manfaat. Ada setengah orang rasa anak yatim ni nak cerita apa, tapi insya-Allah saya banyak cerita nak cerita kat tuan-tuan dengan anak yatim ni. Jadi marilah sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Fatihah.
kemudian kita baca doa, kemudian kita cerita, dan kalau tuan-tuan sudi kita baca selawat ramai-ramai, barulah kata bulan Rabiul Awal kan. Jadi kita baca lagi insya-Allah. Jom. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada semua almarhum ahli qaryah Masjid Hasanah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas ruh-ruh almarhum semuanya, dan diniatkan kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, kepada sekalian jiran tetangga kita, anak-anak semua yang mana ada dalam ni, dan bersempena malam ni juga bulan Rabiul Awal di masjid yang barakah, masjid yang aktif dengan aktivitinya, pasti turun barakah banyak daripada Allah Ta'ala. Semua tu kita minta supaya malam ni kita hadiahkan segala-gala niat baik amal soleh kita untuk Allah membantu saudara-saudara kita di bumi Palestin dan Gaza, supaya Allah menghantarkan tentera-tenteranya membantu dan melindungi orang perempuan, anak-anak kecil, orang tua, tanah bumi Palestin dan Gaza. Dalam masa yang sama, niat juga kepada pemimpin kita supaya Allah bagi mereka sehat, cerdas, cergas, nampak yang betul ikut, dan yang salah tu salah tinggal. Andai ada mereka niat jahat, Allah batalkan niat mereka. Mereka berusaha jahat, Allah bagi susah untuk mereka buat. Kalau mereka niat baik, Allah mudahkan urusan. Kalau mereka buat yang baik, Allah bagi mereka berjaya. Dengan yang demikian itu, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jom selawat sikit boleh? Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqama wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasul
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tutup. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Choir macam ni sampai ya. Choir macam ni ngam. Baik. Nabi anak yatim itu buah mula sekali. Orang tanya tajuk ni layak sembang ke tak sembang? Buah mula Nabi anak yatim. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada kebaikan yang kita boleh pelajari, terutamanya hidup. Sebagai contoh, siapa yang rasa hidup dia penuh dengan depression ataupun tekanan dan rasa hidup dia macam tak berbaloi, bacalah cerita Nabi-Nabi, kita akan nampak, ya Allah, hidup kita jauh lebih elok daripada orang lain. Contoh, tuan-tuan nak dapat hidup macam mana yang tuan-tuan adalah ni, nak dibandingkan dengan seorang lahir daripada keturunan Nabi, anak Nabi, lahir mimpi nampak dia akan jadi Nabi, habaq ayah dia kata hang nanti jadi Nabi, mewarisi tok wan hang, Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub. Kemudian selang berapa lama abang dia pukul dia, tahu dia masuk dalam perigi, keluarkan dia daripada perigi, jual dia daripada seorang anak Nabi jadi seorang hamba yang tak ada harga diri, duduk di rumah orang buat fitnah dekat dia, dia kena masuk dalam penjara. Kalau lagu ni lah hidup mai dekat kita, gila. Kita jadi gila. Sebab apa soalannya? Why me? Soalannya, pasal apa aku? Pasal apa hidup aku lagu ni? Tapi Nabi Yusuf ketika ditahan oleh Siti Zulaikha, hai talak, come to mama, dia kata. Come to mami, dia kata. Hai talak, itu ayat dia. Mai, Nabi Yusuf jawab, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya aku ada Allah dan Allah sangat baik dengan aku. Itu jawapan Nabi power. Nabi Yusuf ni, Nabi kan jawab dengan perkataan Nabi Yusuf ketika Nabi buka kota Mekah. Perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tapi betul, orang kata orang yang hidup dia melalui hidup yang teruk, dialah orang yang paling banyak kasih sayang. Nabi kita hidup paling teruk, tapi dia paling banyak kasih sayang. Dia paling banyak kasih sayang. Sebab apa? Sebab itulah beza di antara orang jahat, villain, dengan superhero. Beza villain dengan hero ni ialah, villain ni ada yang mati mak bapak, ada yang kena bully di sekolah. Hero pun ada yang mati mak bapak, ada yang kena bully kat sekolah. Tetapi villain dia kata, dunia buat naya aku nak buat naya balik kat orang. Orang baik akan kata, dunia buat naya kat aku tak mau orang lain rasa macam mana aku rasa. Sebab itu Nabi limpah kita dengan kasih sayang yang tiada berbelah bahagi. Berapa ramai orang dalam hidup yang rasa orang tak sayang kat dia, tapi dia terlupa Nabi Muhammad sayang dekat dia tanpa kasih sayang yang berbelah bahagi. Nabi announce kat semua orang, aku rindu dengan ikhwan aku. Nabi clear. Siapa yang tolak, siapa yang nak memerlukan, sebut tolak tu terus teringat Malaysia. Saja tanya. Ni tak nak kena mengenal dengan cerita kita, sebab sebut tolak tadi tu. Tolak tu mengharapkan kan, menuntut. Siapa yang menuntut kasih sayang orang lain, dia tak akan dapat. Melainkan dia kena ingat ada satu orang di hujung kampung sana tu, kampung akhirat, dia rindu dekat kita. Cukup memadai orang tu saja suka kat kita pun cukup, dunia kita bahagia, dunia akhirat.
Tapi sebab iman kita lemah, itu yang sangkut dekat tolak. Okey, ini saja nota tambahannya. Tolak dalam bahasa Arab menuntut. Orang Arab panggil penuntut ilmu talabul ilm. Betul tak Imam? Ta alif lam ba, talabul ilm, penuntut ilmu. Orang Malaysia panggil orang belajar ni apa dia? Budak sekolah kita panggil apa? Murid, betul? Murid bahasa apa? Bahasa Arab. Murid, muridun, datang daripada perkataan arada. Yuridu, murid. Mau tahu semua. Bahasa Arab, murid. Sebab kita tak ingat orang Arab tolak, sebab kita lebih kepada penjiwaan. Kita gunakan perkataan murid daripada tasawuf. Dah tercengang pula dah. Pasal itulah dalam istilah kita, pelajar kita panggil murid. Orang yang berkehendak kepada ilmu dan jalan Allah Ta'ala. Murid. Dengar sini murid-murid sekalian. Orang Arab dia bahasa terus langsung. Jadi tolak orang yang menuntut ilmu, talabul ilm. Orang alam Melayu dia jiwa dia lebih kepada penyucian. Dia namakan muridun, orang yang berkehendak kepada ilmu dan jalan Allah. Murid. Nota kaki saja tambah. Sebab rasa ramai tak tahu. Orang ingat bahasa Sanskrit murid. Murid bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ayah ibu yang saya hormati sekalian, dalam keadaan rasa bersalah, ramai lama tak main sini. Aduh. Hari ini saya cuba bagi yang sehabis-baiklah insya-Allah. Tajuk anak yatim, tapi insya-Allah saya bagi yang. Jadi bila kita tengok cerita para nabi, kita akan tahu kata nabi-nabi ni ditonjolkan watak dia yang mana kalau orang biasa macam kita tak akan sanggup untuk galah tugas tu. Muncullah ada kekasih-kekasih Allah ni melakonkan watak tu. Jadi tak payah kena kat kita, tapi bila kita dalam keadaan rendah, kita rasa tak ada harga diri dan nilai, kita rujuklah kisah-kisah mereka. Okay. Samalah seperti nabi kita. Allah kata kat nabi kita, suruh habaq kat semua orang. Takut orang-orang zaman lah dia terasa nabi ni dia tak layak nak ikut, sedangkan nabi lah orang paling layak kita ikut. Tapi setengah kita akan terlalu rasa macam baik sangat, bagus tak salah, bagus. Bila dia rasa baik sangat, dia sayang nabi terlalu sangat sampai dia rasa macam kita tak patut ikut nabi sebab nabi ni special. Dah Allah suruh habaq, qul innama ana basyarun. Hari ni hari Jumaat kan, last surah Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum. Saya ni orang sama macam tuan-tuan juga. Yuha ilayya, cuma saya dapat wahyu. Sebab itu dalam perjalanan nabi buat 2 kali perjalanan. Satu Isra' Mi'raj, satu hijrah. Isra' Mi'raj naik buruk pergi Madinah semayang 2 rakaat. Hijrah pergi Madinah tapi tak naik buruk, naik unta. Pasal Isra' Mi'raj wahyu, jalan seorang rasul. Hijrah bukan rasul seorang aja kena berhijrah, semua manusia kena. Sebab tu nabi memainkan watak manusia. Rancang, ada orang ligan, ada orang nak aniaya, kena pukul. Sebab apa? Manusia. Supaya kita tak akan rasa kita ni terasing daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila jadi begitu, maka satu watak yang Allah pilih, wallahu alam, apa hikmah dia saya tak tahu. Saya tak alim. Pasal apa nabi akhir zaman Allah memang select dia untuk jadi anak yatim. Tak tahu pasal apa. Tapi mungkin boleh jadi sebab akhir zaman ramai orang yang tertekan. Sekurang-kurang kita kata tuan-tuan masih ada mak bapak. Suatu hari ada seorang wali Allah. Okay, ini cerita saja dengan Lel. Okey, wali, okey, manusia ni dia ada tingkatan dia. Awam kita umum. Lepas tu khawasul khawas. Dia darjat manusia ni bezalah. Allah, contoh dia macam nilah. Ambil ayat, pergi kat seorang ni, ustaz, saya ni demam, tolong tiup. Ustaz tu tiup, tapi tak jadi apa. Pergi kat seorang tok guru kampung ya. Tuan guru, tolong tiup. Dia tak baca apa pun, buih ya, kita bagi tu. Hak ustaz tadi tu,
Auzubillah minasyaitan. Hak tok guru kampung tu pegang main ni. Dah. Apa baca pun tak ada. Kita nak minum pun betul orang tua ni. Tapi minum dia sihat. Sebab kedudukan tak sama. Saya teringat Syekh Nuruddin cerita. Dia kata, anak dia ada anak Melakan dia sakit mata merah. Bagi kat Syekh Nuruddin baca doa, baca. Bagi minum, sapu. Tak baik. Esok pergi dekat seorang orang tua biasa orang kampung. Tiup, hilang merah dah. Syekh Nuruddin kata, ini kedudukan tinggi, darjat manusia tak sama. So dalam tingkatan manusia ada awam, khawas, khawasul khawas. Dalam tingkatan tu juga dia ada kategori. Ada wali Allah, wali abdal, wali kutub. Wali kutub ni antara yang power lah. Contoh wali-wali kutub yang ada adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi suatu hari ada seorang wali kutub sedang kuliah. Mai seorang pemuda bawa ayat, "Tuan Guru, tolong doakan untuk saya. Saya ingin belajar, saya nak belajar." Dia kata lagu tu. Wali tu pegang cawan dia, tanya, "Ada mak dengan bapak lagi?" Dia kata, "Ada." Dia bagi cawan tu dalam keadaan macam bukan marah, tegas. "Ambil ni." Dia bagi. "Piang, suruh mak bapak hang doa kat hang. Kerana doa seorang ibu dengan bapak lebih mustajab daripada 70 orang wali kutub." Semua orang tuan-tuan ada mak bapak, kita semua ada mak bapak. Nabi tak nak. Sebab madrasah Nabi lain. Allah nak ajak Nabi lain. Allah nak bentuk Nabi jadi seorang yang hanya Allah saja tempat bergantung. Tak ada. Semua yang berkait keliling Nabi semua wafat. Mak tu Allah bagi Nabi rasa kasih sayang mak sampai takat 6 bulan. 6 tahun saja. 6 tahun mak Nabi pun wafat. Minum susu mak Sa'diyah, pergi kat Halimatun Sa'diyah, duduk dengan Halimatun Sa'diyah radhiyallahu anhu wa ardah, patah balik mai dekat mak Nabi, duduk 6 tahun saja, wafat, duduk dengan Tok Wan pun wafat, duduk dengan Pak Cik. Duduk dengan Pak Cik lain lah. Duduk dengan Pak Cik lain. Lama Abu Talib lah figura bapa yang Nabi ada. Figura bapa yang Nabi ada, Abu Talib seorang lah. Sebab duduk daripada 8 tahun sampailah umur 46. Wafat Abu Talib, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tak ada. Semua orang keliling Nabi tak ada. Sebab apa? Madrasah Nabi lain. Okey, clear. So, poin pertama, Nabi anak yatim. Nabi ni sayang anak yatim ni tak mana. Begini cerita dia. Suatu hari Nabi pergi beraya, semayang raya di Masjidun Nabawi. Nabi balik melalui jalan yang berbeza. Nabi mai. Sebila Nabi balik daripada jalan yang berbeza, tak syak mai ikut sini. Sekarang ni Nabi balik. Kalau bahasa kita lah, mungkin tadi Nabi mai keluar kot depan rumah Nabi, terus masuk masjid. Kali ni Nabi balik kot belah nu, pusing jauh sikit balik. Jadi bila Nabi pusing kot jauh sikit Nabi balik, Nabi nampak ada anak-anak kecil tengah duk main. Depa tengah duk wak-wik duk main sonok-sonok. Di hujung depa duk main tu, di sebalik tembok, bukanlah sebalik tembok, macam ada tempat duduk sikit tu. Nabi nampak ada seorang budak duduk situ duk menangis. Menangis. Nabi sebagai seorang ialah ketua dunia lah masa tu, dunia Islam. Singgah tu. Nabi pergi tanya, "Matabik? Siapa hang menangis wahai budak?" Nabi tanya dia. Budak tu teriak, dia tak perasan nak tanya dia Nabi. Budak. Pasal apa hang menangis? Nabi tanya dia. Dia kata, "Pak Cik." Dia panggil Amu. Dia panggil Pak Cik. Dia kata, "Pak Cik, bapa saya telah meninggal dunia." Dia kata lagu tu. Nabi tersentak. Hari raya ni. Nabi tersentak. Nabi kata, "Ayah hang meninggal bila?" Dia kata, "Ayah saya berjuang dengan Rasulullah dan mati syahid." Allah, rupanya anak sahabat aku ni. Nabi tanya, "Habis tu kenapa hang ada dekat sini?" Dia kata, "Mak saya menikah dengan seorang lelaki lain. Lelaki tu ambil semua harta saya dan halau saya keluar rumah." Rupanya game lagu ni daripada zaman Nabi duk ada dulu. Laknat ni, perangai ni.
Daripada zaman Nabi duk ada. Bukan zaman kita saja. Duk kata duk pergi berebut anak lah apa. Zaman tu pun ada. Ambil harta budak ni, halau dia keluar rumah. La ilaha illallah. Nabi dengar lagu tu, ayat mata jangan tanya. Nabi duduk, Nabi pegang dia. Nabi tengok dia, bila dia tengok baru dia perasan, lah Rasulullah. Nabi kata dekat dia, ni Nabi ni. Nabi kata, mau tak kalau Siti Aisyah jadi mak hang, Rasulullah jadi ayah hang? Oh, saya dengar, saya baca, tengok tawaran ni. Siapa kata tak mau bodoh? Nabi bagi tawaran tu dekat dia. Nabi kata, mau tak mak kamu Siti Aisyah, bapa kamu Rasulullah, kakak kamu Siti Fatimah, abang kamu Sayyidina Ali, saudara kamu Hasan dengan Husain. Budak ni tengok lagu tu, wallahi Rasulullah, saya nak. Dia kata nak. Nabi pegang tangan dia, Nabi heret dia balik. Ilaha illallah. Nabi heret dia balik sampai di rumah. Dalam hadis kata apa? Dia diberikan oleh Nabi semua benda yang budak nak. Nabi bagi dia baju baru. Ni bahasa kita. Nabi bagi dia, kalau bahasa kita, Nabi bagi dia aiskrim, Nabi bagi dia coklat, Nabi bagi dia semua. Dia jadi seronok lah duduk dekat dalam rumah Nabi, nyanyi, seronok. Dia jadi happy budak dia. Orang lain duk wawit-wawit, dia yang duk teriak. Lah ni dia wawit lebih daripada orang lain. Dia yang duk jorok. Oh, kawan-kawan dia semua tengok dia kata dekat dia, "Oi, mat, tadi hang yang teriak paling kuat. Pasal apa hang lah ni paling happy daripada kami?" Dia kalih kat kawan-kawan dia. Dia kata apa? Macam mana aku tak happy? Ayah aku Rasulullah, mak aku macam tu. Budak-budak orang kan. Sampai tahap lagu tu. Itulah kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Tu bila kita bincang tajuk macam ni, sebenarnya ulama kata siapa sayang anak yatim, dia seumpama menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani layak, bani ni 200 orang anak yatim. Lepas Covid 1,600 anak yatim. Ni kawasan kita ni saja ni, ingat. Tu. Anak yatim, dia kena ada badan lain jaga dia. Kalau kita di Selangor, gini, Yayasan Islam Darul Ihsan, setiap hari Jumaat mesti dia ada doa tu. Hak perasan-perasan lah, hak lena memang dia tanya, ada tadi. Tu kira lena lah, maknanya tak apalah nak buat lagu mana lena, penat kerja kan. Tapi khutbah Jumaat kat belakang dia mesti ada, ya Allah berkatilah mereka yang berzakat dengan lembaga zakat Selangor, yang berwakaf dengan tabung, yang bersedekah dengan tabung Selangor, Tijari Selangor, dan yang berwakaf dengan Perbadanan Wakaf Selangor, serta yang menginfakkan untuk anak yatim dengan Yayasan Islam Darul Ihsan. Memang didoakan di seluruh negeri Selangor kepada orang yang infak ke anak yatim. Okey. Pasal apa kena ada badan lain? Pasal apa LZS tak jaga? Sebab anak yatim saja abang, dia tak termasuk dalam 8 asnaf. Jom kita kira as-sadaqatu lil fuqara, wal fuqara orang miskin, wal masakin orang fuqara orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilin tu amin, wal muallaf orang muallaf, wal muallafati qulub, wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil. 8 ni mana ada? Wal yatim mana ada? Soalan, siapa yang kena jaga anak yatim sebenarnya? Jawapan dia, seluruh penduduk di kawasan tersebut. Anak yatim kalau lapar tak makan. Sebab tu saya, mukadimah saya kata apa ni?
Terima kasih nah kurang-kurang kita buat majlis macam ni, kita berkhidmat ke anak yatim. Anak yatim ni dia duk tanggungjawab kita semua ni. Kalau kawasan tuan-tuan ada anak yatim, dia lapak tak makan malam, jenuh kita. Sebab tu dia kena ada badan asing, dia kena ada yayasan Islam Darul Ihsan jaga anak yatim saja. Jumlah anak yatim di Selangor 9,100. 9,100 anak yatim. Makna kalau sekali lagi katalah ada tabung, tuan-tuan bubuh RM1, dia bedak lah 9,000 orang. Macam tu lah. Tu tak kira rumah lagi, rumah mereka lain pula. Institusi mereka 25 rumah anak yatim seluruh Selangor. Siapakah ulama-ulama yang anak yatim? Anak yatim ni teror. Malu kita. Siapakah senarai anak yatim yang menjadi ulama muktabar dunia? Semua empat-empat tuan-tuan kenal. Semua empat-empat tuan-tuan kenal. Yang pertama, okey depa Rasulullah lah. Ini sagi ujung pun boleh sembang lagi lah. Ini kalau tak sembang Rasulullah, okeylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kita letak tepi, sekali lagi kita akan cerita. Baik. Tuan-tuan bayangkan semua penyumbang-penyumbang yang membiayai pembelajaran depa ni. Hak 4 orang ulama. Ada anak ni dibiaya oleh ialah masyarakat sekeliling kan. Dia jadi berjaya, dia jadi alim. Lepas tu ilmu dia kita semua pakai. Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestin. Umur Imam Syafi'i 2 tahun. Bila ayah Imam Syafi'i meninggal dunia, semoga Allah merahmati ayah Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i duduk dengan mak dia sahaja. Maka mak Imam Syafi'i membawa diri mereka, ialah kalau suami baik, suami alim, dia meninggal dunia, isteri mesti susah nak move on. Maka membawa diri pergi ke bumi Mekah. Tu je tempat mengubat hati dan perasaan. Macam orang perempuan lah, sedih-sedih pergi Mekah, dia rasa dia lepas semua benda. Arwah Datuk Arumin selalu pesan, arwah Tuan Guru pesan, kata apa? Siapa pergi Mekah, dapat sampai Mekah, mengadulah benda yang tak boleh nak mengadu dekat Malaysia. Saya pegang kata-kata tu. Saya banyak Tuan Guru pesan dalam kuliah. Pergi Mekah ni mengadu benda yang tak boleh mengadu dekat Malaysia. Apa maksud tak boleh mengadu? Sebab kalau kat Malaysia kita nak mengadu ke orang, kita tak tahu orang ni geng kita ke tak. Sekali lagi nampak macam geng kita, tapi sekali lagi dia makan kita kat belakang. Dia tak tahu. Jadi ada benda yang kita simpan kita saja. Ni macam mana azan tu kan? Kan azan kan? Azan tak apa, bagi suspense sikit boleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Malam ini tajuk yang diberikan kepada kita, sayang kasihnya Nabi kepada anak yatim. Maka kita mula mukadimah dengan menceritakan kata Nabi anak yatim disebabkan oleh Nabi wafatnya ayah Nabi ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan di kandungan. Kemudian Nabi orang yang paling banyak kasih sayang sebab Nabi ni orang yang paling dahsyat kehidupan Nabi. Sebab Nabi bukan macam orang yang tak baik. Orang tak baik bila alam ni buat dia buat balik ke orang. Tapi Nabi orang lain, aku rasa teruk, aku takkan mau orang lain rasa seperti aku. Lepas tu kita habaq kat semua orang kata anak yatim ni dijaga oleh kita semua. Jadi disebabkan iman kita lemah, maka kita ceritalah apakah ganjaran orang yang dapat bila dia tolong anak yatim. Tapi sebelum tu kita bagi contoh dulu bahawa anak yatim ni salah satu benda yang mereka kena tahu, mereka ni bukan orang yang teruk. Sebab ramai malam ni mungkin saya bawa 4 ya, tu pun tak tahu sempat ke tak. Tapi kalau nak tahu, ramai ulama-ulama yang hebat yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Yang pertama, ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ketika lahir ada ayah, sampai umurnya 2 tahun ayah Imam Syafi'i wafat. Maka mak Imam Syafi'i membawa diri pergi ke bumi Mekah Al-Mukarramah, dan bertapaklah Imam Syafi'i di bumi Mekah Al-Mukarramah, membesar menjadi seorang anak yang baik, anak yang soleh. Seperti mana yang tuan-tuan semua tahulah, Nabi ni alim lagu mana dan sebagainya. Imam Syafi'i ni hebatlah, tahu macam mana tuan-tuan tahu. Sekadar makluman saja. Kenapa Imam Asy-Syafi'i namanya dinamakan Syafi'i? Sebab Imam Syafi'i namanya yang betul ialah Muhammad bin Idris. Adapun mazhab, kita tak panggil pun mazhab Muhammad ataupun Muhammadi ataupun Idris atau Idrisi ataupun Ibnu Idris atau Ibnu Idrisi. Seperti contoh Imam Abu Hanifah, memang nama Imam Abu Hanifah mazhabnya nama Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal, memang nama dia Ahmad bin Hanbal, kita panggil mazhab Hanbali atau mazhab Imam Ahmad. Mazhab
Imam Malik, memanglah nama Imam Malik Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa ardah. Begitu juga dengan imam yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Maka namanya mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki. Kenapa Imam Asy-Syafi'i pelik? Tak ada langsung nama dia dekat dalam gelaran dia. Beliau nama Muhammad bin Idris, tetapi gelarannya Syafi'i. Sekadar bagi tahu saja ni. Ini macam tadilah nota, macam murid tadilah talab saya ada nota kaki, saya bagi sikit. Imam Asy-Syafi'i dinamakan Syafi'i pada Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga. Tok Wan Imam Syafi'i. So nama Imam Syafi'i Muhammad, nama Imam Syafi'i. Ayahnya yang meninggal ketika Imam Syafi'i umur 2 tahun, Idris, Muhammad bin Idris bin Abbas. Tok Wan yang pertama Abbas. Tok Wan yang kedua, maknanya jalur yang ketiga adalah Tok Wan yang nombor 2, namanya Uthman. Tok Wan Imam Syafi'i nombor 3, jalur yang keempat, nombor 3, Tok Wan yang ketiga, nama dia Syafi'i. Okey? Baik. Memang menjadi lumrah orang semua nisbah kepada atuk dan sebagainya. Baik. Kenapa Imam Syafi'i dinisbahkan kepada Tok Wan yang nombor 3, Asy-Syafi'i? Tantanan. Kerana ini saya kena habaq lah, minta maaf. Saya ni cakap sebab sejak ialah masuk zaman-zaman kebelakangan ni, sebab Imam Syafi'i kan tak viral. Imam Syafi'i mana ada TikTok. Imam Syafi'i bukannya ustaz cabuk macam saya, duk ada IG lah apalah, duk selfie. Imam Syafi'i tak ada. Jadi orang semua tak kenal Imam Syafi'i, dan bila Imam Syafi'i dipandang rendah, orang lain rasa macam tak masalah. Tapi untuk orang macam saya tak suka. Sebab ini harta dunia, bukannya mazhab, dunia. Zaman berzaman. Beliau lahir 150 Hijrah. Ibu, beliau lahir 150 Hijrah. Sampailah kita pegang dengan mazhab dia 1000 tahun. To be specific, 1330 tahun. Siapa dia ni? Power gila ni. Mesti orang nak tahu. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Baik, Syafi'i siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhu. Seolah-olah menggambarkan kepada kita alimnya Imam Syafi'i dan cara pembawaan seperti sahabat Nabi. Sebab itu jangan takut. Saya akan bagi tuan-tuan terang malam ini, jangan takut. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i, yang ikut Imam Syafi'i bukan calang-calang orang. Pentas-pentas masjid-masjid ni berapa ramai orang yang dengan senang hati mengatakan bahawa Imam Syafi'i habaq, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Imam Syafi'i sendiri habaq, kalau sahih hadis pakai hadis itu, jangan pakai hak dia punya. Hampa tergamak cakap lagu tu. Jangan cakap lagu tu. Sebab apa? Yang ada belakang Imam Syafi'i, kalau saya sebut malam ni kat tuan-tuan satu persatu, tuan-tuan pun akan jadi macam serius lah. Takkan kot orang ni tak tahu. Dia bukan tak tahu, tak baca. Atau ignorance. Siapa ulama yang terror tapi semua mazhab Imam Syafi'i? Baik, nombor 1 dalam ilmu hadis, kalau kita nak baca tentang ulama-ulama, nak tahu cerita-cerita rare, ulama-ulama cerita Uwais Al-Qarni, orang Bangi kan semua suka nama-nama hebat lagu tu kan, namakan cucu pun semua. Nak tahu cerita Uwais Al-Qarni, nak tahu cerita pasal para sahabat yang rare, Sa'ad bin Abi Waqqas, macam mana dia boleh panah. Nabi kata hang kata Rabbi, dia tarik panah dia kata Rabbi, mesti tepat, sharp shooter. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lawan dalam perang mana dia pakai pedang sangat, dia pakai panah. Mak Saleh ambil lah buat jadi Orlando Bloom dalam cerita Lord of the Ring. Sebab dia buat gaya rambut sama, muka sama. Kita baca sirah macam macam sama ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan nak dengar cerita tentang sahabat Nabi nama
siapa? Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardah. Tu saya seronok bila tengok orang-orang, tengok dekat Gaza, bila depa kena kepung ke apa, depa dapat apa qasidah yang depa baca, semua akan baca Qamarun. Sebelum Qamarun apa syair dia? Syair Hasan bin Thabit. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lepas tu baru Qamarun. Okey, pasal apa Hasan bin Thabit? Cuba baca hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi mai kat Hasan bin Thabit masa orang-orang musyrikin Mekah duk taji Nabi, duk tojai Nabi teruk dengan syair. Nabi kan tak pandai syair. Nabi tak boleh syair. Nabi kalau baca, kalau bahasa kita, Nabi kalau baca pantun, dia tergeliat, dia akan terlari, rima dia tak sama. Kalau kita 2 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, 2 3 boleh ku cari, mana nak sama anak tuan haji seorang. Kalau Nabi tak, dia akan dia bunyi lain, 2 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, 2 3 boleh ku cari, mana nak sama dengan anak tuan haji. Orang nak macam lain. Sebab Nabi memang Allah create lidah Nabi, Nabi tak boleh syair. Jadi bila orang tojai Nabi, Nabi tak boleh jawab sebab orang baca syair. Nabi panggil Hasan. Apa Nabi kata? Hang pergi jawab balik kat dia. Bela aku, Nabi kata kat dia. Hang bela aku. Pasal apa? Ruhul Qudus. Nabi kata. Tuan-tuan boleh cari hadis ni, hadis sahih. Nabi kata, malaikat Jibril ada dalam syair hang, membantu hang untuk buat syair. Dia buat syair dengan bantuan malaikat Jibril. La ilaha illallah. Oi, dahsyat. Tuan-tuan nak tahu cerita-cerita tu semua, tuan-tuan baca apa? Salah satu kitab yang ada nama Siyarul A'lamin Nubala. Siapa karang kitab ni yang legend, yang power ni? Nama dia Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni kalau sebut dia lahir tahun 700 lebih, wafat tahun 700 lebih. Imam Az-Zahabi ni Maulana ilmu hadis. Dahsyat kalau saya duduk sini saya kata, Imam Az-Zahabi, tiba-tiba ada orang angkat tangan. Imam Zahabi tak boleh pakai. Memang ulama semua akan mampu hang memang kena. Sebab apa? Sepakat dunia Imam Zahabi A1 dalam hadis. Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i. Power tu. Dalam senarai bila masuk kitab Ihya Ulumuddin, orang akan bagi tahu ni kitab Ihya Ulumuddin ni ditarjihkan bukan apa, kalau semak panggil apa? Takhrij. Ayuh, syukran habibi. Kitab Ihya Ulumuddin ni ditakhrij oleh seorang ulama yang hebat namanya Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ada 2 orang. Satu Tajuddin Al-Iraqi, satu lagi Waliyuddin Al-Iraqi. Ada 2 ulama Al-Iraqi. Imam Iraqi yang golongan sahabat kita satu lagi, semoga Allah merahmati mereka dan memberikan petunjuk pada mereka, iaitu golongan yang kita namakan sebagai Wahabi dan Salafi. Mereka akan beritahu, tuan-tuan jangan duk pakai kitab Imam Al-Ghazali. Dalam dia ada banyak hadis yang tak boleh pakai. Dia telah ditakhrijkan oleh Imam Al-Iraqi. Ini ulama-ulama yang hebat. Imam Al-Iraqi, Taqiyuddin Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi, dua-dua Asy-Syafi'i. Ulama semua ulama hadis ni power ni. Ni bukan jalan-jalan. Tok Imam tu ada. Tok Imam pun boleh memperbaiki saya kalau saya salah. Tu saya habaq satu-satu. Jom saya habaq terus direct sampai dia. Ulama-ulama hadis yang pegang dengan Imam Syafi'i, seorang anak yatim ni, yang hebat ni, mak dia tarbiyah, ada power Imam Syafi'i ni. Siapa dia? Ulama-ulama hadis yang orang duk komplain Imam Syafi'i ni kitabnya doa kunut, orang kata hadis dhaif, hadis tak bagus. Mai saya habaq ulama yang hafal beribu hadis ni, berjuta hadis ni. Siapa dia? Ulama hadis yang pertama, Imam Daruqutni Asy-Syafi'i, Imam Ad-Darimi Asy-Syafi'i, Imam Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, Imam Abu Dawud Asy-Syafi'i, Imam At-Tirmizi Asy-Syafi'i. Itu semua ulama hadis. Yang paling legend kali ulama hadis number 1, lahir pada tahun 194 Hijrah. Ni power ni, legend. Hafal 1 juta hadis. Dia ringkaskan 1 juta hadis selama 16 tahun. Dia keluarkan satu kitab 7,275 hadis sahih dalam dia. Namanya
Amirul Mu'minina fil hadis, gelaran dia. Mana ada orang boleh lawan? Lepas Quran, kitab dia Imam Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Main-main. Jangan sewenang-wenangnya mengajar benda yang tak betul kepada masyarakat. Okey, contoh cuba fikir logik. Semua ulama hadis pegang dengan Imam Syafi'i. Kita ustaz cabuk boleh main kata Imam Syafi'i kadang tak betul juga. Hau kemah tak mana. Ni anak yatim ni yang saya duk cerita ni, yang orang duk pegang ni anak yatim. Bayangkan orang yang biaya dia belajar, yang tajar dia pergi ke Madinah, yang biaya dia belajar dengan Imam Malik, berapa banyak ni dia ni semua pahala main kat Imam Syafi'i belakang orang ni. Ini saya kira orang kunut nazilah. Imam Syafi'i ni. Power. Imam, tadi tu Imam pas mic kat saya 7.40, belah ni 8.30, main lagi 10 minit cukup sejam. Dan kita perlu berhenti, betul? Hai, dak pula sambung ni. Hai, cekang lah ni. Lagi 10 minit, 8 minit, lagi 8 minit habis apa tu? Ulama yang kedua yang termasuk dalam golongan anak yatim, yang mana tuan-tuan bayangkan berapa besarnya ganjaran orang yang membiaya mereka ni sampai jadi alim macam ni, berapa banyak ganjaran dia dapat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini lagi kemah juga cerita dia. Cerita dia ramai orang tak dengar. Sedangkan beliau Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan boleh baca kitab-kitab ulama banyak. Sifatus Safwah, Siyarul A'lamin Nubala, kisah-kisah para ulama. Tuan-tuan boleh baca banyak cerita. Manaqib ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, apa antara legend dia? Beliau lahir pada tahun 164 Hijrah, Imam Syafi'i 150 Hijrah. Beliau lahir dan menuntut ilmu. Satu orang kata beliau lahir di Turkmenistan. Saya pun tak tahu, mungkin dekat-dekat dengan Gohet Gostan. Mungkin. Saya pun tak mahir. Tapi sebahagian ulama kata dia lahir dekat Iraq. Sebahagian ulama sebut dia lahir dekat Iraq. Khalas, tak apa. Kerana beliau ni ketagih ilmu. Bayangkan umur dia, ayah beliau wafat masa dia dalam kandungan mak dia. Keluar tak ada ayah. Anak yatim lah. Umur dia daripada seawal 5 tahun. Mak dia kaki masjid. Mak dia akan kejut dia bangun 5 tahun. Siap ambil wuduk dengan mak dia, jalan kaki main masjid. Daripada 5 tahun. Kita orang bani tak buat lah tu. Cucu tidur. Betul lah, tak betul, tak betul. Tapi kehidupan mereka nak buat macam mana? Kita cucu dia dah. Buka lampu nak tengok nyamuk ke apa nak pergi. Geng-geng Masjid Hasanah nak main semayang. Orang baca pagi subuh baca Allahumma salli wa sallim ala. Dengar tu okey lah, nak subuh lah, pakai baju, ambil wuduk mah, pergi bilik cucu. Buka lampu nak kejut pergi semayang lagu mana 5 tahun. Baju pun baju baby shark dulu. Lena lah betul lek kita lah cucu kau wajib semayang. Betul tak? Betul lah kita buat betul, tak salah pun. Tapi nak habaq kata hak mak ni, disebabkan hidup mereka, dia punya keinginan nak anak dia jadi alim. Umur 5-6 tahun dia kejut dah main semayang dengan dia subuh. Daripada waktu subuh, habis subuh dia mengulang Quran dengan mak dia. Baca 15 tahun khatam 30 juzuk. Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Itu terror dia lah. Nak habaq kata terror tak terror ni, kan beliau kan beza 14 tahun umur dengan Imam Syafi'i.
Beliau ni belajar daripada Iraq tu, pergi turun, pergi Syam, pergi belajar, pergi Yaman apa, sampailah ke Madinah, belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi Mesir apa semua, sempat belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Antara peristiwa yang berlaku ialah Imam Syafi'i di dalam tidurnya mimpi jumpa Nabi. Cerita ni masyhur, tuan-tuan tekannya, masyhur. Imam Syafi'i dalam lena Imam Syafi'i mimpi jumpa Nabi. Nabi habaq ke Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sampaikan salam aku kepada Ahmad bin Hanbal. Nabi kain salam dia. Imam Syafi'i bangun tidur, panggil khadamnya, hampi kat Imam Ahmad bin Hanbal, kain salam kat dia. Khadam dia pergi sampai. Assalamualaikum Imam Ahmad, ni saya bawa surat daripada Imam Syafi'i ni. Imam Ahmad kata, hang buka tak baca? Oi, mana boleh ni amanah, saya tak buka. Okey, Imam Ahmad kata, hang baca kat aku. Pak, buka. Baca. Aku memutuskan kawan aku ni bimai kat hang, kain salam kat hang dengan mengatakan, semalam aku lena, Rasulullah kain salam kat hang. Dia dapat tu. Sonok. Khadam tu sebab khadam Imam Syafi'i, alim dia. Dia kata, tuan happy ke? Happy sangat. Saya bawa berita yang happy, takkan tak ada hadiah kat saya. Imam Ahmad kan terkenal dalam manaqib dia. Imam Ahmad adalah seorang ulama. Ni orang-orang pangi boleh ni, cucu-cucu tuan-tuan yang mana jadi orang alim boleh pakai. Ni cara ni apa dia? Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah dia lalu dekat satu lorong, melainkan orang semua tahu Imam Ahmad lalu sebab ada minyak wangi dia yang sangat wangi. Imam Ahmad bin Hanbal ni smart guy. Lawa, baju dia, pakaian dia, serban dia cantik, wangi dia, memang best Imam Ahmad. Jadi mesti orang looking for baju dia. Dia tengok tak ada, pegang baju, dia buka baju dia bagi. Nah, ni baju aku, lipat. Pok, kawan tu pegang, simpan. Balik. Assalamualaikum Imam Syafi'i. Waalaikumsalam. Hang dah sampaikan salam dekat Imam Ahmad? Dah. Surat mana dia? Dah. Takkan tak ada apa-apa dia bagi kat hang. Imam Syafi'i. Ada tu, jubah. Main sini kat aku. Imam Syafi'i pegang. Imam Syafi'i cium jubah. Kata apa? Cium jubah orang yang Nabi SAW kat dia. Ini sifat ulama. Dua-dua anak yatim. Yang ketiga, 8. Hawaii ya? Ni masalah bila ceramah kat pagi kuat sangat mengaji. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, nombor 3 tadi Imam Syafi'i, kedua Imam Bukhari, ketiga Imam Bukhari tak cerita dah terhabaq lah pada Allah. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketiga Imam Bukhari. Ini ulama power hadis lah. Beliau menghafal 1 juta hadis lah. Imam Bukhari, anak yatim. Tuan-tuan peganglah dengan hadis yang sahih. Imam Bukhari dan Muslim. Tu Bukhari tu anak yatim. Imam Muslim ada mak bapak, besar dengan mak bapak. Imam Bukhari anak yatim. Dan yang terakhir, keempat malam ni adalah yang ni dulu dalam IKIM nama dia famous. Dalam IKIM nama beliau famous. Tiap-tiap petang Ustaz Zahzan akan baca kitab dia. Ustaz Suki, Dr. Suki pun akan baca kitab dia. Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Imam Abul Fida Ibnu Kathir Asy-Syafi'i, seorang ulama hadis, tafsir, fiqh, semua ulama alim. Namanya Imam Ibnu Katsir, adalah anak yatim. Qurannya, tafsirnya, Al-Quran Al-Azim mesti menjadi rujukan pertama orang lain sebelum nak baca tafsir yang lain. Atau kalau pergi masjid-masjid semua akan ada tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Ibnu Katsir yang ni tubuh alim sangat-sangat. Beliaulah yang mengarang kitab yang tak ada lagi orang boleh lawan. Kitab dia 14 jilid. Satu jilid tebal ni ada 14 jilid. Nama dia apa? Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan pengakhiran.
Beliaulah yang mengarang kitab yang menjadi rujukan semua orang kalau nak baca cerita para nabi. Anak-anak tuan-tuan duk baca kat sekolah semua sirah-sirah para anbiya, bacalah rujukan utama memang kitab beliau. Apa dia? Qasasul Anbiya, Imam Ibn Katsir. Seluruh dunia pakai kitab tu. Dan yang ketiga, keempat, kitab yang beliau karang masyhur untuk nabi kita adalah Sirah An-Nabawiyah daripada Imam Ibn Katsir. Padu. Siapa? Anak yatim. Tuan-tuan bayanglah pahala mereka banyak mana. Begitulah juga dengan anak-anak yatim yang berada di negara kita. Ramai yang berjaya belajar dan dalam proses menjadi orang alim, menjadi imam, menjadi qadhi. Banyak yang berada di seluruh Malaysia ni. Maka bantulah mereka, insya-Allah pahala berpanjangan. Mungkin mereka pun tak kenal kita, kita pun tak kenal mereka. Kita duk biaya melalui online saja. Tapi Allah Ta'ala akan mengira yang tu dengan sebanyak-banyaknya dengan perhitungan kalkulator Allah Ta'ala. Yang mana kalkulator Allah Ta'ala kita tak boleh lawan. Ini satu cerita saya kisah kat sini. Tuan-tuan, kita jadi baik ni syok. Ni saya habaq sebab orang panggil baik. Tapi saya tak tahu cerita ni orang biasa cerita ke tak. Tuan-tuan, orang Bangi ni orang yang baik. Orang Bangi ni orang yang suka tolong orang. Teruskan berakhlak macam tu. Sebab akhlak ni dia akan terbawa-bawa sampai depan Allah Ta'ala nanti. Ni cerita lah, tutup lah. Kesimpulan, sayang anak yatim. Habis. Itulah kesimpulan dia. Ganjaran, beritahu ganjaran lo. Ganjaran orang yang menolong anak yatim banyak. Pertama sekali hadis Nabi clear. Siapa yang tolong anak yatim, Nabi kata wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang suka tolong anak yatim begini dalam syurga. Maknanya ulama sebut kenapa Nabi tak buat lagu tu? Nabi tak buat lagu tu. Kenapa Nabi buat macam ni? Merapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah duk lagu tu. Kata ulama menunjukkan tidak ada gap antara orang yang menjayai anak yatim ketika di akhirat untuk duduk dengan Nabi dalam syurga. Ini adalah laluan mudah untuk tuan-tuan duduk dengan Nabi dalam syurga. Maaf, saya kata mudah ni mana dia ada yang lain lagi. Tapi takut kita tak sampai. Kita tak tersampai. Sahabat duduk dengan Nabi ni pun belum confirm dengan dia. Menjadi takut para sahabat isu kami bangkit ke akhirat duduk dengan Nabi ke tak? Mereka pun takut. Bukti dia saya boleh bagi. Pertama, Sayyidina Thauban. Kalau dalam qasidah anak-anak kita baca tu ada Sayyidina Thauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan, karena baginya tinggal berasingan, tiada nikmatnya syurga pilihan. Mereka bukan berebut nak masuk syurga. Kami nak masuk syurga dengan Nabi. Sayyidina Thauban khadam Nabi. Nabi ada beberapa khadam. Salah seorang khadam Nabi ialah at the end of the day, cerita ni Sayyidina Thauban meninggal dunia. Sebab tu Nabi ada banyak khadam. Khadam Nabi bersilih ganti. Antaranya yang meninggal dunia Sayyidina Thauban. Baik, Sayyidina Thauban khadam Nabi. Saya ulang sekali lagi, pokok tak perasan. Sayyidina Thauban khadam Nabi. Lagi sekali saya ulang, pokok orang tak perasan, dengar elok-elok. Sayyidina Thauban khadam Nabi. Khadam makna apa? Chief khadam. Itu lain. Itu chief khadam. Dia ada dua khadam bawah dia. Abdul Wahid dengan Abdul Wahab. Dua khadam ni kan. Yang dia beli daripada Husin Lampoyang. Betul? Jamal Pak Tongko. Yang mana Jamal Pak Tongko? Piramli Jamal Pak Tongko kan? Kan yang tu Jamal Pak Tongko. Dia Husin Lampoyang, betul? Tuan Husin Lampoyang baru sampai dari Kairo. Piramli beli daripada dia. Abang dia dua orang, Abdul Wahab, Abdul Wahid. Yang ni khadam. Maknanya apa?
duduk dalam rumah tu tak pergi mana. Sampaikan, khadam, disebabkan kamu nak jadi khadam tebusan dalam rumah ni, ku carikan pasangan untukmu. Betul tak? Piramli kata. Piramli menggambarkan supaya bagi kita senang nak faham. Bila kita baca kitab hadis apa, kita tahu, oh ni khadam ni. Khadam kan boleh pergi mana? Duduk tu. Jadi bila kita khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang dia duduk bergelumang dalam rumah Nabi. Suatu hari Nabi cari dia tak jumpa. Pergi mana dia ni? Rupanya dia sakit. Dia sakit, depression. Bukan depression yang tak elok dah, dia overthinking sikit. Tapi tak apa sebab overthinking pasal Rasulullah. Nabi pergi kat rumah tu, Nabi tanya dia. Wah, sahabat demam tu ni. Lagu tu. Nabi pergi rumah, Nabi berkata, sahabat ni kenapa jadi lagu ni? Apa makan apa? Dia kata, dah, aku tak ada apa. Aku cuma fikir satu je. Kalau aku mati, Rasulullah mati, Rasulullah confirm tinggi. Aku duduk kat mana? Sebab aku tahu aku tak akan sama dengan Nabi. Sebab Nabi, aku. Jadi aku stres. Bila aku stres, aku menangis, aku tak tahu nak buat macam mana. Hak ni lah jadinya aku. Sampai tu kira lah. Buat dia dengan Nabi last dia duduk gitu. Lah dia habaq kat Nabi lagu tu. Lepas tu Nabi pegang atas pangkuan Nabi kata, awak jadi sampai tahu lagu ni. Tapi Nabi tak marah dia. Sebab tu saya bagi tahu tadi, overthinking tentang Rasulullah, overthinking tentang hidup, jangan. Overthinking tentang Rasulullah, ya Allah, aku boleh duduk dalam syurga dengan Rasulullah ke? Ya Allah, aku ni dapat ke? Ya Allah, Rasulullah sayang ke aku ke? Ya Allah. Yang tu tak apa. Sebab Rasulullah hujung ni kat mana pun mesti baik. Sebab kalau tidak, mesti Rasulullah tegur kawan ni. Bila dia mengembuskan nafas dia yang terakhir, mesti Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku, jangan jadi macam Sauban. Nabi tak kata macam tu. Nabi pegang dia, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahaba. Seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Dia dengar Nabi cakap lagu tu, dia senyum, tarik nafas. Last kali dia nak dengar Nabi janji kat dia, hang akan bangkit dalam syurga dengan aku. Dia nak dengar ayat tu. Tu. Sebab apa? Saya mak tadi, duduk dalam syurga dengan Nabi, sahabat pun belum confirm. Satu, dua, Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu wa ardah. 8.45. Jam cepat. Nak kata mohon tu imam cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami, sikit tu kita balik lah. Yang ni dengan cerita hadisat baik tadi. Yang tu lah, dua, last. Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami, satu malam dia nak khidmat kat Nabi. Biasalah, hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu guru kita lah. Arwah Tuan Guru Datuk Renin. Arwah Tuan Guru mimpi yang paling legend sekali. Pegang kasut, kata dekat kasut, hang untung kasut khidmat kat Rasulullah. Sebab orang-orang bila dengan Rasulullah nak khidmat dia, tumbuh kayu, teriak pasal tak boleh khidmat kat Nabi, Nabi tak pijak dia dah. Semua orang mesti nak khidmat. Jadi bila hidup dengan Rasulullah, tengok malam tu Rasulullah macam tak ada siapa dengan Rasulullah. Apa pengawal-pengawal lain macam lena elok dia bi Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata, Nabi nak join. Nabi kan sembahyang malam kan, nak join. Kata, okey, jom. Tolong ambil wuduk kat Nabi, susun, sedia Nabi. Kalau bahasa kita bentang sejadah. Kalau gitulah bahasa dia, khidmat. Bagi lap elok-elok, buh spray sikit, bukhur apa semua bakar. Okey, jom sembahyang. Sembahyang dengan Nabi. Habis sembahyang semua settle. Dia kata, Nabi, belah luar. Nabi kata, tali. Hang nak apa malam ni minta? Dia kata, tak ada bukan lagu tu, main nak khidmat saja. Tapi tuan-tuan kena ingat tau, saya duk cakap ni bahasa kita tau. Tuan-tuan dengar, duk ingat dia cakap lagu tu. Kalau dia kata lagu tu, Nabi kata, ni pergi mana jangan minta apa anak malam ni. Tak ada bukan buat lagu tu, main nak khidmat ni belah dah lah. Nabi kata, ni hang ni utara belah mana? Tak ada lah kan. Dia tak cakap lagu tu, ni saya bagi kita faham. Senang bagi kita faham. Dia kata, jangan balik lagi.
minta apa nak minta malam ni? Dia kata, tak, saya bukan main niat begitu, saya ikhlas main nak tolong khidmatkan Nabi saja, lepas tu saya nak balik. Nabi kata, jangan minta apa nak minta. Kita tengok malam berjemaah dengan Nabi, khidmat dekat Nabi, Nabi suruh minta 4 ni dah cukup dah, tak ada 4, 1 pun dah cukup dah. Nabi suruh hang minta, memang confirm makbul. Nabi kata, hang minta apa nak minta kat aku malam ni? Sayyidina Rabi'ah bin Al-Aslami kata apa? Saya ni tak ada apa Nabi, minta satu je, saya dalam syurga jiran dengan Nabi. Tu dia. Sahabat duduk dalam syurga jiran dengan Nabi belum tentu. Sebab tu peluang kalau ada, mesti mereka akan, Pak, Nabi aku nak masuk syurga dengan hang. Lagu tu. Untuk kita orang awam, mana nak jumpa Rasulullah dah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi meninggalkan anak yatim. Oh, now baru kita tahu. Sebagai jalan, siapa nak jiran dengan Nabi? Inilah jalannya. Hadis sahih. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Siapa tolong anak yatim, aku dengan dia jiran dalam syurga. Nabi abang. Clear. Cerita hak tadi jadi baik. Last 8.50 dah. Tuan ni duduk larat lagi ke? So gaji lama sangat. Cucu tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, anak-anak nak main ya. Tuan-tuan tak makan malam lagi kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, orang pagi ni orang baik. Setengah orang main dia pakai kata orang Bangi tu sorok baik sangat, lagi orang nak minta sedekah buat gitu kena scam semua. Saya kata yang tu berhati-hati. Tapi orang Bangi teruslah jadi orang baik. Sebab akhlak baik ini depan Allah pun kita akan buat baik juga, sebab kalau itu perangai kita. Kalau dia jadi dalam darah daging kita, macam itulah. Begini kisahnya. Ada seorang lelaki di depan mizan. Dia ditimbang pahala dia. Timbang-timbang, tak ada harwih. Pahala ada tapi sikit. Pahala pula. Dosa ada banyak. Memang lagu tu. Bukan kata sikit-sikit ni siapa boleh tolong bagi sikit bagi masuk. Tak ada. Dia memang duk lagu tu terus. Pahala ada, dosa penuh. Jadi malaikat kata, jom boh kalung kat tengkok, seret dia. Dia kena heret. Tapi sebab dia orang baik, dia bukan kena seret muka kat lantai dah. Malaikat tarik dia. Prisoner lah, prisoner. Sebab tu kalau buka dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan tengok dalam bab wudu, awal sekali masa ambil wudu, basuh muka dengan basuh kepala. Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad pesan, kalau boleh jangan lupa sapu tengkuk. Sebab tu dalam mazhab Imam Malik akan ada sunnah sapu tengkuk kepala. Dia buat lagu tu, dia akan sapu tengkuk. Kita tak ada sapu tengkuk, tapi dalam kitab mazhab Imam Syafi'i sunat kita sapu tengkuk dengan air wuduk kita. Pasal kata Imam Al-Ghazali, mengelakkan daripada tengkuk kita kena belenggu api neraka. Bacalah dalam kitab tu ada. Sini duk baca selalu, banyak kali dah sini baca. Kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin pun ada juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sambung. Jadi dia ni satu orang pergi timbang depan mizan, bum, pahala sikit, dosa berat. Malaikat kalung dia tarik dia, jom seret. Tengah dia duk seret tu nak masuk neraka, ada satu orang kat mizan juga, timbang-timbang. Kawan ni dia gitu timbang dia. Bila jadi lagu tu, dia tengok lagu tu, dia terus cerit, oi, siapa boleh tolong aku? Sikit lagi aku nak masuk syurga, hampa bagi sikit kat aku. Dia duduk pusing keliling dia, pusing, tolong, siapa nak bagi kat aku? Siapa? Tak ada siapa bagi dia. Mamat ni dengar hak kena seret ni. Dia kata, malaikat ni, bro, ambil aku punya. Abang, ambil saya punya. Kawan tu dia tak tanya dah, orang bagi. Terima kasih lah, bagi kat aku. Ambil buh dalam timbang dia. Perbuatan tu malaikat report ke Allah. Tuhan, dia ni buat lagu ni, tengah nak pergi neraka, dia pergi bagi pahala dia. Tuhan tanya, hai, malaikat pergi tanya dia tu, pasal apa dia buat lagu tu? Dia tanya malaikat, hai, pasal apa hang tolong buat lagu tu? Dia kata, lah,
Saya ni bagi kat dia, kan tak bagi kan neraka juga. Jadi daripada kami dua-dua masuk neraka, baik saya bagi kat dia, dia lepas pergi syurga. Buat baik. Bila dia jawab lagu tu, Allah terus kata kat dia, hang nak buat baik depan aku yang maha baik. Tuhan tanya dia lagu tu, diam lah. Tuhan kata, sudah, dua-dua masuk syurga. Settle. Halo. Teruskan kekal berakhlak baik. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Kita tak tahu nasib kita di sana kan, tapi dengan berakhlak baik tu, insya-Allah ada jalan yang mesti sampai ke dalam syurga juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan sudi bagi saya peluang cerita. Sayanglah anak yatim, tolong anak yatim, bantu support ini dengan usaha. Apa nama saya tak tahu, mungkin jadi ada nak cakap apa ni yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa tu Imam. Esok tang sini sebenarnya sedang ada sambutan apa nama bulan anak yatim. Esok ada maulid Esok ada maulid. Betul tu Imam kata, sepatutnya esok saya, tapi maafkan saya. Tapi tuan-tuan mai lah juga maulid. Semua orang boleh cerita Rasulullah. Semua Rasulullah ada di hati insya-Allah. Mai sambut ni sempena dengan hari ni kita ada dengar pasal Nabi anak yatim. Esok mai insya-Allah. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Insya-Allah ada sedikit pengumuman daripada Sila. Ustaz, insya-Allah.